Maka dalam soal bukti kita cinta kepada Nabi adalah dengan banyak menyebut Nabi. Bagaimanakah menyebut Nabi? Adakah dengan menyebut Muhammad, 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 Muhammad? Tidak begitu. Yang dimaksudkan sebagai menyebut Nabi adalah berselawat kepada Nabi SAW. Malam ini kita bicarakan soal selawat. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan. Segala puji Allah yang esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada semua nikmatmu. Yang saya hormati pengurusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa, para pegawai dan sukarelawan Masjid Kampung Sungai Soi. Yang saya hormati juga pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Sungai Soi. Seterusnya para pegawai, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izinnya kita dapat bertemu pada malam ini dalam ceramah bersempena dengan mengenang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti sambutan Maulid kita yang telah pun bermula daripada 12 Rabiul Awal yang lalu begitu meriah sekali diadakan di sana sini. Tambahan pula apabila hari semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan pula pembubaran Parlimen bermula hari semalam, koh meriah lagilah sambutan Maulidur Rasul. Dan banyak perkara-perkara ajaib luar biasa kita akan lalui lah sepanjang tempoh. Orang banyak bercerita tentang pilihan raya ini. Ada orang dia nanya pada saya, "Ustaz, awak tak nak jadi calon ke?" Kita semua calon belaka. Calon apa? Calon jenazah kita ni semua. Calon pilihan raya belum tahu. Lagipun antara jadi ustaz dengan jadi orang politik, baiklah jadi ustaz. Jadi ustaz orang minta pendapat, jadi orang politik orang minta pendapatan. Lain letih itu tuan-tuan. Teringat saya doa Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi, Allahumma a'udzubillahi minasyaitanir wasiyasah, kata. Ya Allah, jauhkan aku dua perkara, jauhkan daripada syaitan dan juga politik. Ini bukanlah maknanya Syekh Badi'uz Zaman menolak politik, tapi politik yang beliau tolak, yang dimohon perlindungan daripada Allah adalah politik-politik kotor yang didasari oleh hawa nafsu serakah politikus yang hanya memikirkan kemenangan tanpa mempedulikan etika, norma dan juga hukum hakam. Yang inilah yang dimaksudkan dalam doanya a'udzubillahi minasyaitan wassiyasah, kata Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi rahimahullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini bersempena dengan kita mengenang kelahiran baginda Nabi SAW, yang kita tidaklah berhajat nak membincangkan perdebatan yang hangat membincangkan bila Nabi lahir. Ada yang kata 12, ada yang kata bukan dan sebagainya lagi. Perbincangan ini tidak akan berkesudahan sampai bila-bila. Namun pada malam ini ingin saya mengajak hadirin hadirat sekalian, salah satu tanda orang yang sentiasa kenang kepada baginda Nabi adalah orang yang gemar menyebut-nyebut nama Nabi.
tanda orang sayang sesuatu banyak menyebut perkara itu. Orang yang suka cerita pasal tanah, itu tanda dia suka hal tanah. Bawah sikit pada jemalan tanah saja, dia cerita hal tanah siang malam, walaupun tanah orang. Orang kalau suka kereta, siang malam cerita hal kereta saja, walaupun kereta orang. Orang minat perempuan, cerita hal perempuannya, menikah perempuan, makan menikah, itulah ceritanya. Kita boleh tahu kecenderungan seseorang menengok apa yang paling, atau topik yang paling dia gemar bicarakan. Maka dalam soal bukti kita cinta kepada Nabi adalah dengan banyak menyebut Nabi. Bagaimanakah menyebut Nabi? Adakah dengan menyebut Muhammad, 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 Muhammad? Tidak begitu. Yang dimaksudkan sebagai menyebut Nabi adalah berselawat kepada Nabi SAW. Malam ini kita bicarakan soal selawat. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan. Segala puji Allah yang esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dibuat ubat. Apa tanda kasihkan Nabi? Tiap waktu banyak berselawat. Apakah yang dimaksudkan sebagai selawat? Selawat ini tuan-tuan sekalian, dia daripada perkataan as-salah, semayang. Kita semayang panggil solat. Apa makna solat? As-salah bermakna ad-doa. Maka bila banyak semayang, kita panggil salawat. Maka orang yang selawat pada Nabi, dia banyak mendoakan Nabi. Dia bukan semayangkan Nabi, dia mendoakan Nabi. Kan semayang kita tu doa, daripada mula sampai habis doa semua. Maka selawat ini adalah doa dan juga puji-pujian kita kepada baginda Nabi SAW. Apa contoh selawat? Yang ini ada diperbahaskan sebab kita tengok ada di kalangan masyarakat yang mempertikai. Dia kata apa yang orang selawat hari ni semua tak betul. Selawatnya tak ikut SOP. Selawatnya ni tak ikut apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat dan salafus salih. Yang ini kita nak terangkan pada malam ini. Secara umum, selawat ni ada dua jenis. Pertama, selawat yang disyariatkan. Yang kedua, selawat yang dikarang ataupun ditulis oleh para pencinta Nabi. Itu kena faham molek-molek. Selawat yang disyariatkan ini ada berapa? 7 ataupun 8 jenis yang diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Selawat yang disyariatkan yang paling popular adalah yang kita baca dalam sembahyang. Itu selawat yang paling first class. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, sahabat bertanya macam mana cara nak selawat dalam sembahyang. Kamu baca, kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat lain, Allahumma barik ataupun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ini selawat first class. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Termasuklah juga kata ulama, syariat yang selawat yang disyariatkan adalah selawat yang biasa diucapkan atau ditulis oleh para salafus salih. Sahabat-sahabat Nabi biasa menyebutkan. Sebagai contoh, kata Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad rahimahullah, selawat yang biasa digunakan oleh salafus salih, termasuklah para ulama hadis, adalah mereka biasa mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi dalam dua bentuk yang ringkas. Dua-dua ini juga sering kita amalkan. Pertama, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alaihi salatu wassalam. Jadi ini antara 2-3 contoh selawat first class. Ada orang petikai, ni majlis-majlis maulid buat selawat, ni semua tak ikut spek Nabi ajar. Orang Melayu dulu dia cerdik. Dia buatnya selawat Nabi ni dengan menggunakan irama, tanpa menghilangkan sebutan yang maksur. Sebagai contoh, kita sebut tadi para salafus salih termasuk ulama hadis, mereka mengajarkan sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salatu wassalam. Maka dia buat lagu-lagu yang kita biasa bacakan di majlis maulid.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai contoh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh. Jadi dia dilagukan. Jadi ini selawat kategori pertama. Selawat kategori kedua adalah selawat yang tidak disyariatkan, tetapi dikarang ataupun ditulis oleh ramai para pencinta Nabi SAW, yang mana kebiasaannya ia adalah rangkapan atau rangkaian kata-kata pujian ataupun curahan rasa mereka terhadap simbol cinta mereka pada Nabi. Yang ini dialunkan kebiasaannya dalam bentuk burdah, dalam bentuk qasidah. Benda ini tidaklah nak diperbahaskan secara nak sampai kelahi, sebab ada orang kata ini qasidah ni semua mana ada zaman Nabi, tak ajar. Lepas baca qasidah baik baca Quran. Ya, kita akui Quran ni jangankan baca qasidah, dengan ceramah pun kalah ceramah. Mana kalau tuan-tuan nak kata alhamdulillah ceramah tak baik baca Quran tengah isyak, betul juga, tak ada orang nafikan benda itu. Tetapi curahan rasa ni ada banyak cara yang mereka ni luahkan. Semuanya kalau kita hayati boleh menyebabkan kita jadi rasa rindu, cinta kepada Nabi. Sebagai contoh, kalau kita ni sebab bukan bahasa Arab kita tak berapa faham, kalau kita kumandangkan nasyid-nasyid yang terkenal, kumpulan Raihan, kumpulan Hijaz, mereka juga ada buat banyak lagu-lagu cinta Nabi yang sebenarnya kalau kita nyanyikan pun datang juga rasa cinta. Saya bawa contoh kumpulan Raihan. Dia pernah buat satu lagu, rinduku ya Rasulullah padamu ya Habiballah, walau tak pernah bersua cintaku tetap membara. Benda tu tak ada digazetkan, tetapi kalau kita dengar-dengar betul-betul boleh mendatangkan rasa rindu cinta pada Nabi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Itu Qur'an ya Rasulullah. Dia benda tu memang tak ada digazetkan, tetapi tidak mengurangkan rasa cinta dan rindu kita. Ataupun lagu yang terkenal lah, lagu kumpulan Hijaz, Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Ada setengah orang nyanyi nangis saja, walaupun bentuknya adalah nyanyian, tapi dia mengenang kepada Nabi. Ada satu lagu Hijaz, selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Itu lagu Nabi juga. Ataupun lagu nasyid yang ramai-ramai orang nyanyi dulu, telah terbit bulan purnama, cahayanya menyinari kami. Itu semua contoh saya bawakan, bahawa yang mereka kumandangkan itu ada di dalamnya selawat-selawat pula menambahkan lagi kefahaman dan kecintaan. Jadi kita tak strict sangat tentang bab itu. Apatah lagi lagu-lagu yang kadang-kadang ada orang dia dengar, dia tak faham maksud, tetapi bila dia hayati boleh mengalirkan air mata. Walaupun itu lagu-lagu moden. Saya ambil contoh, ada satu lagu Laukana Bainana. Laukana Bainana ini bukan lagu lama, bukan qasidah burdah zaman-zaman dulu, tidak. Ini lagu moden. Lagu ini dicipta, dinyanyikan oleh Abdul Rahman bin Muhammad, seorang penyanyi pop di tanah Arab. Dia melantunkan lagu Laukana Bainana. Liriknya ditulis oleh Magdi Khatib, susunan muziknya oleh Khalid Barzanji, seorang pemuzik terkenal di tanah Arab. Dan intro lirik lagu itu diambil daripada sajak Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, yang dicampurkan dengan gurindam Arab yang telah berusia ratusan tahun,
Ya Rabbi qad ghafilna wa kulna tama'u fi afwin wa fi karamin. Lagu tu lau kana bainana al-habib. Ada orang menangis mendengar lagu itu. Ingat dia kepada Nabi. Penyanyi yang sama menyanyikan satu lagu qasidah sallu ala khairil anam. Sallu ala khairil anam al-mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Pun boleh mengundang kesedihan dan kerinduan kita. Qasidah banyak, memang banyak dicipta oleh para pecinta Nabi. Kalau qasidah Burdah Al-Busiri itu memang terkenal lah, karangan Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin bin Hamad Ad-Dalhaisi Al-Busiri. Dia punya karangan dia memang sedap-sedap. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli. Nah, ini semua yang dikarangkan oleh para ulama dan para pencinta Nabi. Termasuklah juga ada di kalangan para ulama tasawuf. Mereka juga mengarang beberapa selawat yang terkenal sampai sekarang. Antara yang terkenal selawat Badawi ataupun selawat Anwar. Ada yang panggil selawat Nur ataupun Nuril Anwar. Selawat Badui ini ataupun selawat Badawi ini dikarang oleh seorang wali kutub, Sayyid Ahmad Idris Al-Badawi qaddasallahu sirruhu. Dia ni orang Mesir, orang Tonto. Saya dulu mengaji di Tonto. Masjidnya ada, makamnya ada. Dia seorang ulama tasawuf tarikat yang terkenal. Biasa kita orang tarikat ni, orang sering kaitkan dengan banyak zikir saja. Tak, rupanya orang tarikat sebenarnya mereka juga banyak selawat. Syekh Ahmad Badawi ni masjid 2 tingkat, dia bersuluk tingkat atas. Tasbihnya saja berjuntai sampai tingkat bawah. Punya panjang macam candak sotong. Dia punya kuat zikir. Zikir kuat. Dan selawat pun kuat. Ada satu kisah ni, cerita hearsay lah. Wallahualam, saya tak pernah kaji masa duduk di sana. Orang ditonton cerita. Dia ni hidup zaman lama. Dia hidup zaman dinasti Mamluk Bahari. Zaman Mesir masih diperintah oleh raja. Dia meninggal pun tahun 1276. Memang tua betul lah. Dah lama betul lah. Dia ni diceritakan orang, dia tak pernah tunjuk muka dia pada orang. Dia tutup muka dia dengan serban. Sampai orang jadi tertanya-tanya, benda lah rupa paras Syekh Ahmad Badawi ni. Jadi adalah beberapa orang agak sebab nak tahu sangat, sentak dia punya kain serban, nampak muka dia. Orang yang tengok muka dia ada seorang dua orang pengsan menengok. Bukan kerana dia cacat, tapi kerana wajahnya mengeluarkan cahaya bersinar. Orang ada nur muka dia. Orang tanya dia, Syekh, apa amalan tuan buat muka cahaya begini? Ini tak pernah siapa pakai bedak jadi begini ni. Mesti ada amalan ni. Kongsilah dengan kami. Maka kata dia, tak ada. Saya ngamal selawat je. Apa selawat? Kongsilah sikit. Dia pun perkenalkanlah selawat yang kita pun baca sampai sekarang, cuma tak tahu asal usul saja. Selawat Badawi. Ni tuan-tuan puan-puan boleh amalkan. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdhalih. Selalu budak asrama, sekolah agama selalulah baca bacaan ini. Kita selalu dengar, rupanya itu selawat ada sejarahnya. Banyak lagi lah qasidah-qasidah lama. Misalnya zaman Empire Ottoman, sejak zaman Sultan Murad yang ketiga tahun 1574, masyhur masa itu qasidah Uskudar Agiden Iken. Itu dalam bahasa Turkiye. Lagunya popular sampai sekarang. Talama ashku gharami ya nur wujud wa unadiyati hami ya madinal jud. Saya ingat tuan-tuan pun pernah dengar lagu qasidah yang begitu lama.
Tapi kita hak ni kita hormat ke arwah Tan Sri P. Ramlee lah. Ni saya selit, mungkin ada yang dah tahu cerita ini. Arwah P. Ramlee ni, dia ambil lagu-lagu qasidah yang lama, dia buat lagu-lagu dia. Maka kita masih boleh ingat lagi lah irama dia. Sebagai contoh, kalau qasidah Uskudar Agiden Iken ini, Talama ashku gharami ya nurujud. Dia buatnya lagu cerita Alibaba Bujang Lapuk. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul bernyanyi-nyanyi. Itu asalnya daripada qasidah. Ataupun qasidah Burdah Al-Busiri. Ini seorang ulama Morocco, Al-Busiri, Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin Al-Busiri. Dia buat, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lagu ni pun diambil juga oleh P. Ramlee, buat lagu Selamat Hari Raya tahun 1969, ciptaan dia, nyanyi oleh Ahmad Jaih, lirik oleh Jamil Solo. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf tak boleh lebih, kan takut rasa nak balik kampung rasanya lagu gini. Ada lagu Maulid Dibai, susunan Al-Imam Abdul Rahman bin Muhammad Ad-Dibai. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ini pun P. Ramlee ambil buat lagu. Aci aci buka pintu, Nana balik hai pukul 1. Ni lain tahun lah cerita P. Ramlee ni tuan-tuan. Ni maulid ni cerita maulid Nabi je lah, kan jadi maulid P. Ramlee pula malam ni sekarang. Tapi inilah dia qasidah, burdah, lagu-lagu yang orang nyanyikan untuk nak menunjukkan kecintaan. Tetapi kita masih lagi bersetuju kalau orang tanya antara qasidah dengan selawat yang first, mana yang paling afdal? Selawat hak Nabi ajalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Itu yang first class sekali. Tetapi qasidah, burdah yang lain-lain itu tak jadi masalah untuk kita bacakan selama mana mendatangkan kecintaan dan teringat kepada baginda Nabi SAW. Marilah kita berselawat. Kita orang awam insya-Allah amat selawat, tapi kadang-kadang ada orang dia masuk tarikat, jadi orang tasawuf, baguslah, tapi kadang dia tak nak berselawat. Boleh tanya ngapa haji kurang selawat? Lah saya tarikat ni banyak zikir ustaz. La ilaha illallah. La dia orang tarikat zikir lain sikit kan kita duduk diam je lah. La ilaha illallah. La hati bila lah nak habis, aku nak kenduri lapar perut aku ni. La ilaha illallah. Dia kalau orang tarikat dia macam-macam, dia bayangkan diri dia tu, dia ada tajalli, takhalli, macam-macam. Dia bersilat-silat kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia ada tepih sana macam silat ni. Lepas tu dia sihat. Dia exercise. Tu tak masuk hak berdiri melompat-lompat lagi. Dia ada kira-kira dia. Dia bayangkan setan datang kot depan tepih, mari kot. Itu kan ayat Quran kan. Setan takkan henti-henti menggoda anak Adam, datang pada depan, kiri, kanan, belakangnya. Dia bayangkan datang, puk tepih. Oh, silat lah. Sup. Dia tanya, Haji tak banyak selawat ke? Kita orang zikir lah. Selawat ni selawat juga, tapi zikir number one. Jangan. Selawat ini, kalau kita tengok uraian daripada para ulama tasawuf pun, mereka sangat banyak berselawat. Saya ambil contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani, qaddasallahu sirruh. Dia ni, ya Syekh Abdul Qadir Jalani, saya pun tak kenal. Seorang wali, seorang orang tasawuf, orang tarikat. Ada dicatatkan dalam kitab Safinatul Qadiriyah. Dia menyebutkan bahawa jangan tinggal selawat. Kerana selawat ini ada 42 kelebihan. Nah, ini ditulis oleh orang tarikat, orang tasawuf. Dia mengatakan bahawa pertama sekali selawat ini benda yang boleh mengundang berkat dalam setiap perkara. Kata dia, kullu amrin zibalin la yabda'u bismillah wassalatu fahuwa aqta abtarul mumhakun min kulli barakatin. Apa saja perbuatan yang tidak dimulakan dengan bismillah dan berselawat pada Nabi,
maka akan putuslah keberkatan ataupun kurang sempurnalah daripada segi keberkatan. Sampai kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang kalau berdoa mesti mulakan dengan selawat. Kalau dia tak mulakan dengan selawat, nescaya doa itu payah nak mustajab. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa terhalang sehinggalah dibacakan selawat dulu pada doa itu. Ini sabit dengan satu riwayat pernah berlaku zaman Nabi. Kata Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, satu hari ada satu orang sahabat baca doa sebelah Nabi. Nabi dengar, Allahumma ghfirli warhamni, ya Allah ampunkan aku, kesianlah pada aku. Bila Nabi dengar doa Nabi sahabat ni tadi, Nabi sebut ajilta ayyuhal musalli. Nabi kata, apa lorat sangat ni, apa terburu-buru sangat. Ayyuhal musalli, wahai orang yang semayang, idza sallaita faqa'atta fa ahmadallah bima huwa ahluhu wa salli alayya thumma ud'uhu. Kata Nabi, lain kali kamu lepas habis semayang jangan terus bangun, duduk dulu, puji Allah dengan pujian yang sewajarnya untuk Allah, kemudian berselawatlah kepadaku, summa ud'uhu, kemudian barulah kamu berdoa. Sahabat ni pun teruslah, dia pun buat semulalah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Dia pun berdoa. Dan Nabi pun mengatakan, ayyuhal musalli ud'u tujab. Mu buat begitu, doamu dimakbulkan Allah. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kita kalau lepas semayang, jangan terus bangun sapu punggung, duduk sekejap, dapat pahala i'tikaf. Kemudian kita ucap syukur pada Allah kerana dapat semayang sesempurna seadanya. Kemudian kita selawat, barulah kita berdoa. Begitu juga kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang berselawat, amalannya pasti diterima oleh Allah. Dia dalam hidup kita ni, seperti yang disebut oleh ulama, admis salata ala Muhammadin faqabuluha hatma bighairi taraddudin, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salati ala nabiyyi Muhammadin. Ulama dah pesan, bacalah olehmu selawat, kerana selawat itu pasti diterima. Adapun amalan yang lain mungkin diterima, mungkin ditolak. Kecuali selawat confirm diterima. Kita semayang maghrib tadi, mungkin Allah terima, mungkin Allah tak terima. Kita semayang ba'diyah sebentar tadi, mungkin diterima, mungkin tak diterima. Kita semayang isyak lepas ini, mungkin diterima, mungkin tak terima. Tapi kalau selawat, pasti diterima. Sebab itu selawat ini di mana saja kita panjatkan, kita sampaikan, pasti sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita nak membacakan selawat hanya di depan makam Nabi saja, tak. Iaitu Nabi pernah sebut, la taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kamu macam kubur. Apa artinya? Jangan kita ni hanya beribadat di masjid saja dengan meninggalkan rumah kita. Mana rumah tak ada amalan langsung. Bukan suruh tuan-tuan tak datang masjid dah, tak. Ulama sebut sembahyang fardu di masjid, sembahyang sunat di rumah. Itu yang ikut salafus soleh. Nabi sembahyang sunat buat di rumah, kecuali sembahyang sunat khusus untuk masjid, contoh tahiyat masjid. Tapi sembahyang sunat yang lain, termasuklah qabliyah, ba'diyah, sunat-sunat fajar ke apa, afdal di rumah. Tapi ini sunnah yang telah ditinggalkan. Sebab kalau semua orang pakat bila masuk tu sembahyang, semua satu keluarga pergi masjid, memang bagus. Tapi rumah tu nanti, kata Nabi, macam kubur, tak ada ibadah langsung. Jadi dihiaskan dengan baca Quran, sembahyang sunat dan berbagai-bagai ibadah yang lain. Dan Nabi sebut, wala taj'alu qabri 'idan, jangan kamu jadikan kuburku nanti sebagai tempat berpesta-pesta, kata Nabi, macam hari raya. Wasallu alayya, dan selawatlah pada aku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, kerana selawat kamu akan sampai kepadaku di mana sahaja kamu berada. Ni hadis riwayat Abu Daud. Maknanya kita berselawat di masjid kita ni, Kampung Sungai Soi, pun sampai
ke makam Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kata ulama, berselawatlah. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lagi, orang yang berselawat ini hidupnya sentiasa didoakan oleh malaikat. Tuan-tuan, bukan senang nak dapat doa dari malaikat. Orang biasa nak dapat doa dari ustaz je. Ustaz manusia, ada masa molek, ada masa masuk air juga. Tapi malaikat tak pernah. Tak pernah malaikat buat dosa. Pernah tuan-tuan dengar malaikat mencuri motor? Tak pernah. Malaikat tak ada dosa. Tapi bukan senang nak dapat doa daripada malaikat. Hak duk kiri kanan kita ni pun kadang tercebik bibir tengok kita, lorot cetong dia ni. Nak dapat doa dia susah. Maka bila kita selawat, akan dapat doa daripada malaikat. Doa daripada ustaz ialah orang biasa orang cari ustaz minta doa. Kadang habis semayang, habis ceramah, orang datang bawa air berbotol-botol, orang suruh tolong tiup. Tak ada masalah, boleh tiup. Suruh baca, anak nak sekolah, anak degil tak kerti bahasa macam-macam, suami degil payah bangun, suruh kita tiup. Kadang ada ustaz ni bawa botol besar, tolong tiup air sikit, ada masalah. Dia punya masalah anaknya rasa kalau satu kertas kajang penuh. Masalah malas semayang, buat kerja rumah malas ni. Banyak tu kok tak padan sebotol ni. Ini saya kena pergi ke rumah, korang-korang kena jampi tangki air ni. Mana buat mandi, kalau boleh mesin kowe tu saya jampikan sekali, senang. Buat minum tu bergurau dengan dia. Nak ngapa kalau banyak ini tak padan sebotol. Ni bukan label sebotol ni. Tak apalah, minta doa. Tapi ada amalan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mu buat dapat doa daripada malaikat. Man shalla alayya salatan lam tazal malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya falyuqilla abdun min dhalika aw la yukthir. Siapa yang selawat padaku dengan satu selawat, maka sentiasalah malaikat berdoa kepada dia selama mana dia berselawat kepadaku. Oleh itu ikut awaklah, nak selawat banyak atau nak selawat sikit, kata Nabi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang banyak selawat, dia akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Sallu alayya, kata Nabi, selawatlah kamu padaku, fa inna salatakum alayya zakatul lakum. Banyakkan selawat padaku, kerana selawat itu menjadi zakat untukmu. Zakat apa? Pembersih dosa. Maka hadirin hadirat sekalian, ayuh berselawat. Soalnya malam ini, bila masa nak selawat? Masa mana kita nak berselawat? Secara umum, masa untuk selawat pada Nabi, ulama pecahkan pada dua. Pertama sekali adalah dia panggil selawat mutlak. Yang kedua selawat muqayyad. Selawat mutlak ini selawat yang dibacakan oleh kita pada setiap masa tanpa batas waktu dan tidak terikat dengan tempat tertentu. Dianjurkan membaca pada bila-bila masa. Anytime is a good time. Bila-bila saja. Sekarang boleh nak nasi ke nak apa saja, bila-bila masa. Sebab ini perintah Allah secara umum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat pada Nabi. Wahai orang beriman, berselawatlah juga kamu kepada Nabi, ucapkan salam untuknya, kata Nabi. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ini juga kata ulama, satu-satunya amalan yang Allah perintah dan Allah juga buat adalah selawat. Amalan lain Allah perintah je, Allah tak buat. Allah perintah semayang, Allah tak perlu semayang. Allah perintah suruh pergi Mekah buat haji, Allah tak pergi haji. Tapi ketika Allah perintahkan mu kena selawat, sebab aku pun selawat, kata Allah Ta'ala. Jadi ini selawat mutlak, bila-bila masa saja. Adapun selawat yang kedua namanya selawat muqayyad. Apakah makna selawat muqayyad ini? Yang ini saya ingat kita terangkan kemudian, kerana kita nak beri laluan dulu kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah bersempena zikra Maulid Rasul pada malam ini. Kita membicarakan tentang salah satu daripada amalan yang menjadi tanda cintanya kita kepada baginda Nabi,
iaitu dengan memperbanyakkan berselawat. Cuma selawat ini perlu diberikan penerangan kerana ada kesalahfahaman di kalangan masyarakat yang kadang-kadang membawa kepada perselisihan dan pergaduhan. Tadi kita bercerita tentang selawat untuk Nabi ini ada dua keadaan. Pertama, selawat mutlak bila-bila masa. Yang kedua, ada selawat dipanggil selawat muqayyad. Selawat muqayyad ini adalah selawat yang dikerjakan pada suasana yang khusus. Sama ada dikerjakan pada waktu tertentu atau ketika melakukan amalan tertentu. Apakah antara sebagai contoh? Pertama sekali ketika tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Selawat ketika tahiyat awal hukumnya sunat. Ketika tahiyat akhir hukumnya wajib. Bacaannya seperti yang kita maklum, sebagaimana yang kita amalkan. Kalau berdasarkan nas, kata Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, sahabat pernah tanya kepada Nabi tentang tata cara SOP selawat dalam sembahyang. Maka Nabi pun mengatakan, bacakanlah olehmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ataupun Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Timbul pertanyaan, warna gaya ustaz, kita sekarang ni baca selawat tahiyat, baca selawat, kita tambah Sayyidina. Kalau berdasarkan nas yang kita bacakan tadi, Nabi tidak menyebut pun perkataan Sayyidina. Benda ni rupanya menjadi suatu perdebatan dan pertentangan sengit di kalangan masyarakat, yang kadang-kadang membawa kepada pergaduhan, membawa kepada mufarakah antara makmum dengan imam. Dan pernah berlaku di Kuantan ini sampai membabitkan kes polis, pergaduhan antara makmum dengan imam dek kerana masalah Sayyidina. Yang mana berlaku satu kes, imam jadi bertugas, dia baca tahiyat, orang makmum dengar bacaan tahiyat dia kan, mikrofon sekarang semua jenis hak sangkut telinga akademi Patasya begini dulu, sangkut bawah tak berdengar sangat. Jadi imam tu bernafas pun orang dengar. Time dia baca tahiyat, makmum dengar. At-tahiyatul mubarakatuh salawat. Assalamualaikum. Sampai Allahumma salli. Oh, sebab Sayyidina bunyi sesoseh banyak kan. Allahumma salli Sayyidina. Kamu rupanya 2-3 makmum hak garang-garang budak-budak muda lah biasanya, mufarakah, keluar pada sembahyang sendiri. Habis sembahyang dia pergi kat imam, minta maaf, imam sembahyang tadi batal. Kejut imam, apa pula batal sembahyang aku? Imam nambah dalam sembahyang, mana boleh saya tambah apa? Saya dengar imam sebut Sayyidina Muhammad, sedangkan dalam hadis daripada Ka'ab bin Ujrah dia siap sebut lah, hadis Bukhari Muslim, Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak ada Sayyidina. Untuk imam mengaji di mana tambah Sayyidina? Sudah, imam ni orang terus jual dia beli selalu. Dia kata, aku ni tak tergamak nak panggil Nabi tu Muhammad macam kegawai. Muhammad. Kita orang besar pun kita hormat. Tuan-tuan, orang besar kita hormat. Yang berhormat ke Tuanku Sultan, kita akan panggil nama penuh dia. Bahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ina Billah Wali Sumu Walil Ahdi Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Panjang betul nama. Belum dulu Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Macam mana Nabi yang mulia kedudukan dunia akhirat, awak tergamak nak menggelarkan dia Muhammad saja. Perdana Menteri pun kita hormat. Yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kita sebut nama dia. Yang Muhammad Datuk Seri Muhammad Najib Tuan Abdul Razak misalnya, kita sebut panjang nama dia. Apa salah ke saya baca Muhammad itu sebut Sayyidina? Sayyidina maknanya tuan. Apa masalah awak? Iman ingat jawab begitu selesai masalah.
Sekali budak tu hantam balik. Dia kata, Tok Imam, kalau nak hormat sangat Nabi, buat apa dalam azan tak hormat? Sebut ilal balik, asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Mulai ada sebut Muhammad, imam tu tak puas hati, kita habis. Serangannya tumbuk. Datang bila tukang buka air paik, siram pula lagi tu. Jadi boleh. Bukanlah boleh ada buka kertas siasatan, tak boleh. Setiap masjid kan ada boleh yang akan mengawal masjid kita datang untuk nak leraikan. Kita nak jelaskan malam ini, fuqaha Syafi'iyah berpandangan bahawa sunat menyebut Sayyidina ketika berselawat atas alasan penghormatan dan adab, tak jadi masalah. Imam Asnawi dalam kitabnya Al-Muhimmat, dia mengemukakan ucapan daripada Syekh Izzuddin bin Abdul Salam yang mengatakan bahawa pada prinsipnya pembacaan selawat dalam tahiyat atau tasyahud itu hendaklah ditambah Sayyidina demi mengikut adab dan menjalankan perintah, yang mana hukumnya adalah mustahab, sunat. Maka dengan yang demikian, dalam membaca selawat boleh kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun tidak pada lafaz-lafaz selawat yang diajarkan secara maksur oleh Nabi. Selawat al-maksurah Nabi memang tidak sebut, tetapi menyusun zikir tertentu yang tidak maksur boleh, selama mana tidak bertentangan dengan yang maksur. Ulama guna hujah begini, beberapa orang sahabat Nabi, ni bukan dalam konteks selawat, Nabi pernah ajar sahabat beberapa bacaan dalam ibadah, tapi ada beberapa sahabat yang buat penambahan dan tak ada masalah. Sebagai contoh, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia telah menambah lafaz talbiyah. Talbiyah ni yang Nabi ajar adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tetapi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia menambahkan labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khair fi yadaik wa raghba'u ilaika wal amal. Umar Al-Khattab menambahkan. Ada orang nak marah? Tak. Sebab masih mengekalkan lafaz yang asal, cuma penambahan sebagai bagikan penghormatan lagi, sedap lagi doanya itu. Dalil yang lain juga, bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ni anak Sayyidina Umar, dia telah membuat tambahan pada kalimat tasyahud di dalam solatnya. Kalimat tasyahud dalam solat yang diajarkan oleh Nabi yang kita amat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Abdullah bin Umar menambahkan tasyahud pertamanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia tambahkan. Sehingga kau orang bertanya, macam mana awak bacaan lain wahdahu la syarikalah? Katanya wa ana zidtuha, aku yang tambahkan, kata dia. Ini riwayat Abu Daud. Begitu juga dalam satu hadis sahih, Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada sahabat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, dia cerita, satu hari kami semayang berjemaah dengan Nabi. Tiba-tiba ketika Nabi bangkit daripada rukuk, Nabi membaca Sami'allahu liman hamidah. Kebiasaannya sahabat, termasuklah kita semua, akan jawab Rabbana walakal hamd, dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Tiba-tiba ada sahabat jawab Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dibaca panjang lagi. Habis sembahyang, Nabi pusing. Siapa baca panjang tadi? Semua takut. Sudah. Semua debar tak mengaku. Nabi kata, tak ada orang nak mengaku. Tiba ada seorang, saya ya Rasulullah. Dia cuak lah, habis aku pandai-pandai menambah. Tiba Nabi senyum, kata Nabi, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yatadabbarunaha ayyuhum yaktubuha awal. Ketika kamu membaca itu tadi, aku melihat lebih daripada 30 malaikat berlumba-lumba menjadi malaikat pertama nak mencatatkan pahala bacaan kamu tadi.
Maknanya Rabbana walakal hamd ditambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Maka tuan-tuan sekalian, membaca Sayyidina dalam tahiyat tak ada masalah, selama mana tidak berlebihan. Mana tuan-tuan janganlah terlampau kerana sayang Nabi luar biasa tambah pula lagi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maula. Itu dah macam terawih pula lah. Yang simple-simple sudahlah. Dan jangan pula kerana sayang cakap Melayu pula. Allahumma salli ala kekasihku, cinta hati, pengarah jantung, buah hati. Oh, memang sayang tapi tak betul cara. Hanya menambah Sayyidina, maknanya tuan kami, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaya kelahi lah benda tu. Kalau kelahi tak habis. Kalau pun ada orang menggunakan dalil, bukankah ada hadis mengatakan Nabi tak benarkan orang memanggil dia tusawwiduni, memanggil aku Sayyidina. Hadis itu ulama dah buat kajian, hadisnya hadis yang tidak kuat, hadis yang tidak lemah. Kita sebut lemah, mungkin ada yang kata palsu, wallahu a'lam, tapi bukanlah hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama, selawat dalam tahiyat. Yang kedua, selawat ini muqayyad ketika mana? Ketika kita selesai azan. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Idza sami'tum mu'adzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Kalau kamu mendengar azan, maka jawablah dengan cara yang muazzin itu sebut. Maknanya muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar, Allahu akbar. Begitulah syahadu an la ilaha illallah, kecuali hayal salah, hayal falah. Jawab dengan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Tak payahlah jawab hayal salah, hayal salah, hayal salah, hayal salah. Al-falah masuk Islam, baru masuk Islam kau. Kita hauqalah. Tapi kata Nabi, habis saja selawat itu, maka bacalah selawat untukku. Kerana orang yang baca selawat untukku sekali, Allah akan memberi selawat padanya atau menyebut namanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu, saya kalau ceramah daripada mana, masuk waktu azan, kita break dulu azan. Ada setengah penceramah tak beri, jalan je dia khabar. Rugi tuan-tuan. Sebab penceramah tak boleh beri syafaat kepada tuan-tuan. Yang boleh beri syafaat Nabi SAW. Nabi sebut, siapa selawat pada aku lepas azan dapat syafaat aku. Rugilah terlepas. Kalau isyak kita jalan saja tak ada azan, tuan-tuan kena nunggu berjam lagi untuk dengar azan dan seterusnya. Lepas tu waktu subuh esok, tu pun kalau panjang umur. Jadi kalau waktu azan masjid, elok break sekejap. Ada setengah penceramah, tak ada. Kadang bila hantar surat saman azan, dia marah. Ada masjid saya dapat tahu di Kuantan berlaku. Penceramah Kuala Lumpur lah, bukan penceramah kita. Orang bagi surat saman, dia marah. Nak suruh azan juga ke? Saya datang jauh ni. Biasa kita azan sini. Dia tutup kitab balik. Kalau saya jadi pengurusi masjid, saya tanya lah ke ustaz tu, down ke? Kalau saya lah, tisu kan apa? Azan je pun 3 minit. Bukan lama je pun. Macam kita tak suka dia ceramah, tak ada kena mengena. Kita nak berkat azan kan, kampung berkat, setan lari. Orang tahu sini ada orang Islam, orang yang duduk di rumah tahu waktu semayang dah masuk. Apa masalah? 3 minit, 4 minit dapat doa syafaat lagi. Jadikanlah break untuk azan ni amalan kita lah. Rugi sangat syafaat. Tu yang kedua. Yang ketiga, dianjurkan kita berselawat hari Jumaat. Hari lain bagus, tapi ada dalil-dalil menyebut hari Jumaat afdal. Bermula malam Jumaat sampailah selesai siang hari Jumaat, dianjurkan membanyakkan selawat. Dalilnya daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu, inna min afdali ayyamikum yaumul Jumaah fihi khuliqa Adam alaihissalam fa aktsiru alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hari yang paling mulia adalah hari Jumaat. Pada hari Jumaat lah Adam diciptakan. Justru banyaklah berselawat kepadaku, kerana selawat yang kamu baca itu, yang dituju kepadaku, akan sampai kepadaku. Ini hadis riwayat Imam Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi hari Jumaat banyakkan selawat. Itu yang ketiga. Yang keempat, perbanyakkanlah selawat ini tiap-tiap hari, iaitu waktu pagi dan petang.
Bukanlah tak boleh selawat tengah hari apa tak. Ini yang kita cerita muqayyad, yang ada waktu khusus disebutkan dalam hadis. Pagi dan petang. Setiap pagi dan petang dianjurkan kita berselawat minimum 10 kali. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang berselawat padaku pagi 10 kali dan petang 10 kali, dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi molek pagi-pagi lepas pada sembahyang subuh, kita berselawatlah minimum 10 kali. Tapi selawat yang first class lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu tuan-tuan nak tukar dengan lagu nasyid Raihan Kelantak lah. Hatiku merayu rindu. Kan pelik pula orang. Ngapa Dr. Buai menyanyi? Hatiku padamu syahdu. Orang lagu cinta pada lagu ketuhanan kan. Selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Petang pun sama. Macam kita yang kerja biasa nak nyampai ke sini dari bandar jam, sangkut banyak. Kuantan ni pergi buta tak siap-siap lagi, banyak jalan tak boleh lalu. Lama tu pergi buta tak siap. Jadinya sambil-sambil jam pada nyumpah baik selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya ingat daripada bandar nak nyampai ke kampung Soy ni 1000 dapat selawat kalau rajin. Tapi nyumpah banyak tak adalah selawat. Memanglah pergi buta, lama pun buta tak siap-siap, jadi tak payahlah nyumpah. Memang tak ada jadi kalau tuan-tuan sumpah tu pun selawat. Dia ada satu cara tuan-tuan nak beramal mudah. Di pasaran boleh beli, dalam komputer internet boleh download. Dia panggil maksurat. Maksurat ni disusun oleh Hasan Al-Banna, ulama besar di Mesir. Dia susun amalan pagi dan petang. Jadi tuan-tuan dalam tu dia dah kumpulkan segala amalan berdasarkan hadis-hadis sahih. Apa elok dibaca pada waktu pagi. Maksurat namanya. Pagi ada, petang ada. Lepas main subuh, buku dia kecil je besar buku Yasin yang lama. Kita baca, dia dah susun dalam tu selawat ada, ayat kursi ada, macam-macam. Kita baca maksurat. Ada sekarang ni orang canggih pakai YouTube lah. Dia balik sembahyang subuh sampai ke rumah, dia buka TV. Buka YouTube kat TV. Pasang maksurat. Sambil-sambil dia buat air Nescafe. Tengah-tengah buat, keluar pula ting Shopee, iklan keluar. Letih sikit lah main dengan YouTube ni, banyak iklan. Banyak iklan. Mojo keluar iklan Shopee, keluar iklan ingin kempiskan perut, gede. Keluar gambar orang guling perut, letih kita. Baru nak selawat, tengok perut pagi-pagi lah. Jadi bacalah selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Ni amalan bagus. Ini sabit dengan nas. Apa lagi? Dianjurkan kita membaca selawat ketika berkumpul bersama orang ramai. Contohnya kita duduk dalam kenduri, kita mesyuarat misalnya, mesyuarat sama kita ni orang nak raya ni banyaklah mesyuarat siang malam mesyuarat ni. Sambil mesyuarat selawat. Atau sambil-sambil tuan mengetih kedai mamak selawat. Sambil menengok bola selawat. Dia itu dilakukan ketika berkumpul bersama orang ramai. Dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, ma jalasa qaumun majlisan lam yuzkurullahu fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'azzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Nabi sebut mana-mana sekelompok orang yang duduk bersama dalam satu program, satu majlis, dan dalam majlis itu dia tidak ingat kepada Allah, dan mereka juga tidak berselawat pada Nabi, maka percayalah majlis itu nanti akan jadi penyesalan pada mereka. Dan kalau Allah berkehendak, Allah akan hukum mereka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan kan habis masjid lepas sembahyang, takdir balik kan member ajak minaya pergilah. Tapi masa dulu borak cerita bola ke Liverpool ke Arsenal ke apa tak kira lah. Borak. Sekejap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat Allahumma salli ala Muhammad. Engkau ni ngapa? Boleh ceramah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat sikit minum air. Buat je tuan-tuan. Sebab itu sabit dengan nas. Berkumpul dengan orang, banyakkan selawat.
Percayalah kalau mesyuarat, duduk borok, banyak selawat, tak ada yang bawang. Tak ada. Nak bawang pun tak tergamak. Ngumpat kau-kau, lepas tu selawat tak sedap rasa. Jadi percayalah, borok kita pun jadi manfaat. Tak ada nak marah-marah lagi. Apa lagi yang berdasarkan nas, selawat yang muqayyad terikat dengan keadaan tertentu. Yang keenam kata ulama, ketika menyebut nama Nabi SAW. Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Berdebulah hidung, kata Nabi. Raghima anfu rajulin. Berdebulah hidung orang yang ketika namaku disebut, haram dia berselawat padaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dia berdebu hidung ni, kalau bagi orang Arab, simbol kecelakaan lah. Celaka orang ni, tetapi bahasa kiasnya berdebulah hidung. Kita pun tak faham lama Arab ni kenapa. Apa kait debu hidung dengan celaka. Habis itu budaya dia, kita pun tak faham sangat. Macam Arab lah, kalau kita sumpah dia, yakhrab baitak, terbakarlah rumah kau. Takut betul dia. Bagi dia terbakar rumah tu macam bala sangat. Kita sengih je. Moga terbakarlah rumah kau. Terbakar. Kalau kita, apa masalahnya? Oh, dia takut dengan Allah. Dia ada bangsa ni, dia lain, dia punya pantang harang dia. Dia dengan orang Arab sebut, berdebulah hidung kau. Mana nyumpah sangat lah tu. Ada satu hadis daripada Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, Nabi pernah menyebut, al-bakhilu man zukirtu indahu thumma lam yusalli alayya. Orang bakhil ni, kata Nabi, adalah orang yang bila namaku disebut, dia tak sudi pun selawat pada aku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi itu muqayyad, terikat dengan sebut nama Nabi, kita kena sambung dengan selawat. Yang ketujuh, semasa bilakah kita dituntut berselawat? Ketika berdoa. Ini kita dah sebutkan dalam huraian daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi. Ini sabit dengan nas, kata Umar Al-Khattab, inna doa mawqufun bainas sama'i wal ard, la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli alayya nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Doa itu, kata Umar, tergantung antara langit dan bumi, dan takkan dapat naik sampailah dibacakan selawat untuk Nabi kamu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Ahmad bin Abi Hawari, dia pernah mendengar Abu Sulaiman Ad-Darani menasihatkan, man arada an yas'alullah hajatahu falyabda bis salati 'ala nabi wa la yas'al hajatihi wa la yahtamu bis salati 'ala nabi fa inna salata 'ala nabi maqbulatun wallahu akramu an yaruddu ma bainahuma. Siapa nak mohon doa kepada Allah, hendaklah dia mulakan dengan selawat, kemudian barulah dia membaca doa, dan di akhirnya pun ditutup juga dengan selawat. Kerana selawat untuk Nabi statusnya makbul, dan Allah Maha Pemurah tak akan menolak doa yang dibacakan antara dua selawat. Itu yang kita baca doa sekarang, mula selawat, tutup selawat. Tengah doa itu, tengah-tengah itu Allah akan terima kerana dia duduk antara dua selawat yang mulia. Itu yang ketujuh. Ni baru ketujuh, ada 600 tuan-tuan. Kau berapa habis kita ni? Ringkas-ringkas je lah. Ringkas-ringkas je lah. Yang ke-8, ni muqayyad, doa selawat khusus, iaitu ketika masuk dan keluar daripada masjid. Doa ini biasanya dimasuk bersamaan dengan doa ketika kita masuk masjid. Kata Abu Usaid radhiyallahu anhu, idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatika fa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau kamu masuk masjid, berilah salam kepada Nabi, kemudian bacalah doa yang kita baca doa masuk masjid, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Dan ketika keluar, bacalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Hadis riwayat Abu Daud. Dan kata anak anda kepada Nabi sendiri, Fatimah radhiyallahu anha, dia cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid shalla ala Muhammadin wa sallama wa qala rabbi ighfirli dhunubi. Kata Fatimah, Nabi sendiri kalau masuk masjid, dia pun akan berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi akan berdoa, rabbi ighfirli dhunubi, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Macam mana lagi kita takbir, kita muqayyad dia punya selawat ketika takbir kedua solat jenazah.
itu muqayyad dengan nas. Selawat disyariatkan untuk dibaca ketika takbir kedua solat jenazah. Kata Imam Asy-Sya'bi, awwalu takbirat min salati 'alal janazah sana'un 'ala Allah azza wa jalla, wa saniyatu salatun 'alan nabi, wa salisatu du'aun lil mayyiti, wa rabi'atu salamu. Takbir pertama solat jenazah adalah puji Allah. Takbir kedua selawat untuk Nabi. Takbir ketiga doa untuk jenazah. Takbir keempat adalah salam. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Yang ke-10, ketika bilakah kita selawat yang muqayyad? Ketika berada di kawasan makam Nabi. Kata Abdullah bin Dinar, dia menceritakan, ra'aitu Abdullah bin Umar yaqifu ala qabrin Nabi wa yusalli ala Nabi wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Saya tengok Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia berdiri dekat dengan makam Nabi, kemudian dia akan berselawat pada Nabi, mendoakan juga untuk Abu Bakar dan juga kepada Sayyidina Umar. Ini riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Banyak lagi lah tuan-tuan ya, termasuklah ketika kita meninggalkan majlis juga dituntut untuk kita membacakan selawat. Kata Uthman bin Umar, sami'tu Sufyan bin Sa'id mala usi idza arada al-qiyam yaqulu sallallahu wa malaikatu ala Muhammad wa ala anbiya illa wa malaikatih. Aku tengok para ulama, antaranya Sufyan bin Sa'id, berkali-kali tak dapat kuhitung amalan dia. Setiap kali nak meninggalkan majlis, pasti dia membaca selawat kepada Allah dan dia berdoa supaya mencurah-curahlah selawat kepada Rasulullah, para Nabi Allah dan juga malaikat-malaikatnya. Jadi amalan para salafus soleh. Maka inilah dia hadirin hadirat sekalian, amalan-amalan yang boleh kita lakukan khusus dalam membicarakan tentang selawat pada malam ini. Selawat yang umum-umum lah, yang kita boleh buat pada bila-bila masa. Yang Nabi sebut, siapa yang buat amalan sesuatu dimulakan dengan selawat, berkatlah benda tu. Itu amalan biasa. Macam ibu-ibu nak nanok nasi sambil basuh beras, selawat, dapat berkat. Sambil menjahit, sambil masak, sambil apa saja. Tuan-tuan bawa kereta, basuh kereta, isi minyak kereta, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, dapat berkat. Itu yang umum. Tapi ada pula selawat-selawat yang khusus, yang kalau dapatlah kita amalkan, dia adalah bernilai tambah kepada kita dari segi pertambahan iman kita. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam yang berbahagia ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Tahniah kepada Masjid Sungai Soy yang berjaya melaksanakan program sambutan zikra Maulid Rasul pada malam ini. Tahniah diucapkan. Dan tahniah juga masjid nampak lebih cantik sekarang ni berbanding dengan dulu-dulu. Banyak perubahan-perubahan yang telah berjaya ditambah baik untuk kemudahan jemaah dan musafir. Dan terima kasih juga kepada jemaah hadirin hadirat yang memberi sokongan tidak belah bagi kepada program-program anjuran pihak masjid. Moga-moga sokongan ini dapat diteruskan untuk setiap program-program yang telah diaturkan oleh pihak pengurusan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika Rasulullah salatan mutukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa lin syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, mulihkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.